السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni, sambungan kita daripada i'tiqad Imam Asy-Syafi'i, dan malam ni bahagian yang terakhir dan kita akan khatamkan matan i'tiqad Imam Asy-Syafi'i karangan Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita malam ni muka surat 134 dan kita masih lagi di bawah tajuk Abyatun Lisy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi madhil hadith wa ahlihi. Beberapa rangkap syair Imam Asy-Syafi'i memuji hadis dan ahli hadis. InsyaAllah malam ni kita akan tamatkan muka surat 135 dan juga muka surat 137 matan dia, tak termasuk terjemahan. Dan kita akan masuk malam ni sikit daripada risalah baru kita ni, iaitu Al-Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah. Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah, terjemahan, bukan yang Arab lah, yang dah diedarkan tadi. Alhamdulillah, kata apa, risalah kita yang baru yang akan kita mulakan secara formalnya minggu depan lah. Cuma malam ni kita mukaddimah je dulu. Saya ada sebut tentang buku ni ataupun risalah ni pada minggu lepas. Dan bila mana kelas kita ni dia ada pengikut daripada luar secara online. Jadi ada beberapa orang muhsinin daripada Perak. Dia orang infak keseluruhan buku pada malam ini untuk jemaah masjid kita sebanyak 150 naskah, free semua sekali, tidak ada apa-apa bayaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil. Cuma saya bagi 120 naskah untuk ahli jemaah masjid kita. Tak kiralah yang mengikuti secara kata apa, berterusan ataupun yang datang dan tak datang, dia boleh ambil. Tapi kalau dah ada kitab tu, eloknya datanglah. Dah dapat free dah pun. Lepas tu yang kata apa, yang baki tu ada 30 lagi, saya simpan, taklah khusus, tapi secara tak formal saya simpan untuk orang-orang yang daripada luar, bukan daripada qaryah ni, yang ikut kelas kita juga. Dia boleh minta dengan saya direct yang tu. Sama ada yang muda, sebab saya tengok sejak akhir-akhir ni dah ada daripada luar orang yang datang. Yang tu boleh minta dengan saya bagi, yang tu pun free. Untuk orang luar pun free. Setakat yang ada 150 naskah ni lah. Yang lebih daripada tu, kalau orang yang tak sempat, dia kena belilah kalau dia nak ikut. Tapi risalah ni murah je. RM16 je risalah ni. Di Perlis ni pun ada jual, di Seriak ni. Sebelum saya pergi tanya, dah ada orang yang infak. Jadi jazakumullahu khairan kathira diucapkan kepada muhsinin. Saya pun tak tahu siapa yang infak, tapi dia masukkan duit pada orang yang jual kitab ni. 2,400 semua sekali kos dia. Semuanya free. Tidak ada apa-apa bayaran yang dikenakan, termasuk pos. Yang hantar buku ni ialah daripada penterjemah dia direct, iaitu Al-Fadhil Maulana Muhammad Hanif bin Awang daripada Kelantan. Jadi buku tu dah sampai beberapa hari yang lepas dah pun. Saya simpan beberapa hari, sampailah pada malam ni.
Jadi insya-Allah kita akan tengok malam ni mukaddimah dia dan kita akan sambunglah. Kata apa, kita akan teruskan pengajian akidah kita ni dengan kitab ini. Okay. Cuma malam ni kita nak bahas muka surat 135, kita punya penghabisan dan kita akan sebut kesimpulan sikitlah daripada i'tiqad Imam Asy-Syafi'i ni. Okay. Kita tengok muka surat 135. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sami'tul qadi Abul Muzaffar Hunnad bin Ibrahim an-Nasafi bi Baghdad yaqul sami'tu Abul Qasim Abdul Wahid bin Abdus Salam bin Al-Wathiq yaqul sami'tu ba'd man athiqu ilayhi yaqul ra'aytu ba'd as-salihin fi an-nawm faqultu lahu ma fa'ala Allah bika qala ghafara li qultu man wajadta akthara ahli al-jannah qala ashabu asy-Syafi'i qultu fa ayna ashabu Muhammad qala sa'altani an akthari ahli al-jannah ma sa'altani an ahli al-jannah an a'la ahli al-jannah ashabu Ahmad a'la ahli al-jannati manzilatan wa ashabu asy-Syafi'i aktharu ahli al-jannah. Kita tengok matan dia, terjemahan dia muka surat 134. Al-Hakkari berkata, aku telah mendengar Al-Qadhi Abul Muzaffar Hunnad bin Ahmad bin Ibrahim an-Nasafi berkata di Baghdad. Aku telah mendengar Abul Qasim Abdul Wahid bin Abdus Salam bin Al-Wathiq berkata. Aku telah mendengar orang kepercayaan aku berkata, aku bermimpi melihat seseorang yang saleh dalam tidur. Lalu aku bertanya kepadanya, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Dia menjawab, Allah telah mengampuni aku. Aku bertanya lagi, siapa yang engkau lihat menjadi majoriti penghuni syurga? Dia menjawab, pengikut Asy-Syafi'i. Aku terus bertanya, di mana pengikut Ahmad? Dia menjawab, engkau bertanyakan majoriti penghuni syurga. Bukannya penghuni syurga yang berkedudukan teratas. Pengikut Ahmad adalah penghuni syurga berkedudukan teratas. Manakala pengikut Asy-Syafi'i pula majoriti ahli syurga. Okay. Ini kisah mimpi orang. Okay. Kalau kita tengok sekali imbas kisah mimpi ni, ada unsur kemazhaban yang jelas. Pertama, kita tengok nota kaki yang ke-62, muka surat 134. Kita tengok apa huraian yang disebutkan oleh pentahqiq kitab ni. Dia kata, tiada sebarang hukum hakam yang boleh dibina di atas mimpi seumpama ini. Semoga Allah mengampuni penulis kitab ini yang mengisahkan, sambungan nota kaki muka surat 136, perkara-perkara ghaib seperti ini. Nota penyunting, maknanya yang menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ni, dia kata, sanad bagi riwayat ini mubham. Oleh itu, dari sudut sanadnya riwayat ini tidak boleh diterima kerana salah seorang daripada perawi di dalam sanad ini tidak disebutkan namanya. Okay. Sebab kau tengok dalam cerita orang saleh yang bermimpi ni, okay, kau tengok sanad dia. Sami'tu Al-Qadhi Abul Muzaffar Hunnad bin Ibrahim. Maknanya Al-Hakkari dia dengar daripada satu orang nama dia Hunnad bin Ibrahim an-Nasafi di Baghdad. Dia kata, aku telah mendengar Abul Qasim Abdul Wahid bin Abdus Salam bin Al-Wathiq. Aku dengar orang ni kata, okay, sami'tu ba'd man athiqu ilaihi. Aku telah mendengar satu orang yang kepercayaan aku. Okay. Jadi Abdul Wahid bin Abdus Salam bin Al-Wathiq ni, dia kata dia dengar daripada orang yang dia percaya. Dalam syarah dia sebut, hadza majhulun wa qad yathiqu bihi huwa la yathiqu bihi ghairuhu. Okay. Ini ialah satu orang yang tak diketahui. Majhul ni tak tahu siapa. Cuma kata Abul Qasim Abdul Wahid bin Abdus Salam bin Wathiq ni, dia kata orang tu dia percaya. Orang lain belum tentu lagi percaya dia ni. Fayakunu hadha dha'ifan. Oleh kerana itulah riwayat ini menjadi dhaif. Li'annahu la budda an yuzkara al-muhaddithu man haddathahu. Kerana menjadi tanggungjawab satu orang yang menyampaikan berita, dia kena sebut nama orang yang diambil berita tu. Okay. Jadi dalam cerita
orang kepercayaan kepada Abul Qasim Abdul Wahid bin Abdissalam bin Wathiq ni, dia kata dia tengok sebahagian orang-orang saleh dalam mimpi dia. Tengok orang-orang saleh di zaman dia, mungkin yang dah meninggal. Okay. Lalu dia pun tanya pada orang saleh ni, ma fa'alallahu bika? Allah Ta'ala telah buat apa, bagi apa pada kamu? Jawab orang-orang saleh dalam mimpi tu, dia pun tak cerita siapa orang saleh tu. Dia kata, ghafarali. Allah Ta'ala ampunkan aku. Okay. Kemudian, dia pun tanya, man wajadta akthara ahlil jannah? Kamu duduk dalam syurga ni, kamu tengok siapa yang paling ramai duduk dalam syurga? Okay. Qala ashabus syafi'i. Berkata yang saleh itu, dalam mimpi kawan ini, dia kata yang paling ramai duduk dalam syurga ni ialah orang yang ikut Imam Syafi'i. Seronoklah orang ikut mazhab Syafi'i ni. Rasa macam ada benda kemenangan bagi kita. Ramai jadi ahli syurga. Okay. Kemudian, qultu fa aina ashabu Muhammad? Dia pun tanya, di mana pengikut Imam Ahmad? Maknanya ikut mazhab Imam Ahmad. Qala sa'altani an aktsari ahli jannah. Orang saleh tadi yang dalam mimpi kawan tu, yang dah mati tu, yang dah dapat syurga tu, dia kata, kamu hanya tanya pada aku, siapakah paling ramai masuk syurga? Kamu tak tanya siapa yang duduk syurga paling atas. Kalau kamu nak tahu siapa duduk syurga paling atas, yang duduk syurga paling atas itu ialah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tinggi mazhab Ahmad berbanding mazhab Syafi'i. Nanti tuan-tuan tengok matan yang seterusnya lagi dahsyat. Ada mazhab yang dikeluarkan. Cuma ini hanyalah mimpi. Mimpi ianya satu pesandaran yang sangat-sangat rapuh untuk dijadikan sebagai hujah. Pertama dalam sanad dia majhul. Walakin dalam syarah dia kata, walakin akan tetapi la syakka anna Syafi'iyya wa Ahmada kulluhum a'immatun haqqun wa a'immatu huda. Tidak, orang kata apa, disyaki lagi, tidak syak lagi bahawasanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ni kedua-duanya ialah orang yang bawa kebenaran dan orang yang berada di atas hidayah. Wa kulluhum 'alal haqq wa kulluhum min ahli sunnati wal jamaah. Mereka semua berada di atas kebenaran dan mereka semua itu ialah ahlus sunnah wal jamaah, ahlut tauhid, dan mereka itu berada pada kedudukan yang agung di zamannya. Wa amma hadha at-tafdhil fallahu a'lamu bi tafdhili haula. Adapun kelebihan yang disebut dalam mimpi ni, Allah Ta'ala lah yang tahu siapakah sebenarnya yang lebih. Okay. Tapi unsur-unsur macam ni ialah unsur-unsur yang tidak jelas. Tak boleh dijadikan sebagai ukuran. Untuk menjadikan hujah. Bahkan benda ni dia agak bahaya sebab dia akan merendahkan satu orang, meninggikan satu orang. Maknanya orang yang ikut mazhab Syafi'i, dia akan rasa dia tak berapa kemah sangatlah sebab yang ikut mazhab Ahmad duduk syurga tertinggi pula. Nanti kalau habis fiqh akbar kita ni, kita akan masuk usulis sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu tulisan dia berkenaan dengan akidah. Okay. Kalau kita tengok ke semua imam-imam mazhab yang empat ni, dia punya penulisan akidah dia hampir sama. Okay. Nanti kita akan buat kesimpulan sikit. Cuma cerita mimpi ni hanyalah di akhir baru dia letak ni. Maknanya di akhir buku kita baru letak. Di depan-depan tu semua datang pada Quran, datang daripada sanad yang elok. Okay. Dia macam ni tuan-tuan. Setiap orang yang tulis kitab ni, dia adalah kelemahan dia di mana-mana. Jadi Imam Al-Hakkari ni, dia tak berapa cermat sikit untuk bahagian ni, dia pergi bawa sanad mimpi ni. Jadi sanad mimpi ni boleh memberi persepsi yang berbagai-bagai kepada orang. Terutamanya orang yang taksub mazhab ataupun orang yang ekstrim, dia akan melihat ada kekurangan pada mazhab ni, ada lebih pada mazhab ni. Tapi yang pastinya bukan itu yang menjadi nilaian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat inna akramakum indallahi atqakum. Itu benda yang kita kena tahu. Itu perkara yang kita kena jelas dululah. Okay. Kemudian kita pergi kepada matan seterusnya. Matan seterusnya, muka surat 137 yang terakhir. Qala Syekhul Islamil muallifu li hadzal kitab radhiyallahu anhu wa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Faqultu ya Rasulullah awsini. Faqala 'alaika bi'i'tiqadi Ahmad bin Hanbal wa madhhab asy-Syafi'i wa iyyaka wa ahlal bid'ah min ashabi Abi Hanifah
wa mujalasati ahli al-bid'ah min ghairihim. Akhiruhu walhamdulillahi wahdahu wa salawatuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okay. Maksud dia muka surat 136. Syekhul Islam sini ialah yang riwayatkan kitab kita ni lah, iaitu Imam Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala. Dia kata, pengarang kitab ni, al-muallif li hadzal kitab, pengarang kitab ini, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, dia kata, wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku telah bermimpi, dia sendiri, yakni yang datangkan, yang susun riwayat i'tiqad Imam Syafi'i ini, dia sendiri mimpi melihat Nabi di dalam tidur. Okay. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, awsini, berikan pada aku wasiat. Okay. Dia minta pada Nabi wasiat. Okay. Isu berkenaan dengan mimpi jumpa Nabi, sabit ataupun tidak, sabit. Dalam banyak hadis Nabi sebut, satu-satu orang tu dia ada kemungkinan untuk dia mimpi jumpa Nabi. Dia boleh bermimpi. Tapi melihat kepada kedudukan orang tu juga. Sebab tu para ulama berselisih pendapat tentang mengklasifikasikan mimpi jumpa Nabi ni betul ataupun tidak. Ada sebahagian para ulama mengatakan orang yang mimpi jumpa Nabi ni betul mimpi dia ialah orang yang pernah hidup sesama dengan Nabi dan pernah tengok Nabi. Yang tu confirm betul kalau dia mimpi jumpa Nabi. Maknanya para sahabat. Okay. Ada sebahagian para ulama yang lebih ringan mengatakan benda tu boleh berlaku pada orang lain selain daripada sahabat Nabi. Dan benda ini ialah jumhur disebutkan oleh para ulama pandangan ini. Bahkan kita boleh tengok sebahagian para ulama dia susun kitab hadis dia orang dengan kitab berkenaan dengan mimpi ni untuk menunjukkan bahawasanya mimpi jumpa Nabi ni boleh berlaku walaupun orang tu tak hidup sezaman dengan Nabi. Okay. Dan alam mimpi ni ialah alam misal. Ianya bukan alam zahir macam yang kita duduk. Okay. Jadi dalam mimpi satu orang tu, kalau dia bukan zaman Nabi lah, dia bukan hidup zaman Nabi, Nabi boleh datang dalam mimpi dia. Tapi dia kena persahkan yang datang dalam mimpi dia tu ialah Nabi melalui hadis-hadis yang menunjukkan sifat Nabi. Ada sebahagian para ulama sebut macam tu. Tapi ada yang lebih ringan yang mengatakan Nabi boleh datang dengan berbagai keadaan dalam mimpi seseorang, bahkan boleh bercakap dengan bahasa orang tu, maknanya bukan bahasa Arab. Bahkan Nabi boleh buat apa-apa saja yang berlainan daripada kebiasaan Nabi. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian para ulama yang bermimpi jumpa Nabi, dia tengok Nabi ni dikerumuni dengan lalat. Dikerumuni dengan lalat. Sehingga dia pergi kipah Nabi. Antaranya ialah dikatakan mimpi ni ialah mimpi Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari confirm tak sempat dengan Nabi. Sebab dia dah ujung dah. Dia dah kurun 300 Hijrah dah. Okay. Jadi, dia tanya pada guru dia, iaitu Ishaq bin Rahuyah. Apa maksud mimpi dia? Sedangkan kita baca hadis Nabi, Nabi ni tak mungkin dikerumuni lalat sebab Nabi ni peluh dia pun dah bau wangi. Jawab guru dia, kamu satu masa nanti akan menjadi orang yang akan membantu hadis Nabi ni. Akan membantu Nabi. Dengan cara dia tulis kitab Sahih Bukhari itu. Okey, jadi ini ialah benda yang diterima oleh sebahagian para ulama. Tapi yang terjemahkan mimpi dia tu, yang tafsirkan, perincikan mimpi dia tu mestilah daripada kalangan orang alim jugalah. Okey. Cuma poin ni ialah mimpi jumpa Nabi ni ialah bukan satu benda yang boleh dijaja sesuka hati. Tak boleh. Okay. Maknanya satu orang yang mimpi jumpa Nabi, dia bertanggungjawab di atas amanahnya terhadap mimpi yang dia alami itu sendiri. Okay. Balik pada cerita Imam Hakkari ni, dia kata, dia jumpa Nabi, dia minta pada Nabi wasiat. Awsini, beri pada aku wasiat. Okay. Jawab Nabi, Alaika bi'tiqadi Ahmad ibn Hanbal. Hendaklah kamu mengikut akidah yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. First kita kena tahu, Nabi ni tak sempat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Confirm tak sempat. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal dah kemudian apa. Antara imam 4 mazhab yang sempat dengan sahabat ni ialah Imam Abu Hanifah. Itu pun dia sempat waktu dia kecil. Bukan dia sempat pergi belajar pun. Yang lepas pada tu tak sempat dengan sahabat lah. Kalau tak sempat dengan sahabat, lagilah tak sempat dengan Nabi. Okay. Tapi dalam mimpi Hakkari ni, siap Nabi boleh kata, Alaika bi'tiqadi Ahmad bin Hanbal. Kamu kena ikut i'tiqad Imam Ahmad bin Hanbal. Wa madhhabi Syafi'i.
dan mazhab Syafi'i. Ada beza tu. I'tiqad akidah yang dibawa oleh Imam Ahmad, mazhab yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Mazhab ada sebahagian para ulama memaksudkan dia dengan fiqh, iaitu amalan-amalan ibadah ni lah. Ibadat, muamalat semualah. Okey. Jadi kamu ikut akidah Imam Ahmad dan ikutlah mazhab Syafi'i. Kemudian wa iyyaka ahlal bid'ah wa iyyaka wa ahlal bid'ah min ashabi Abi Hanifah. Hindarilah ahli bid'ah daripada kalangan pengikut Abu Hanifah. Yang ni jadi kacau sikit. Okay. Sebab dia ada sedikit orang kata apa? Kritikan ataupun ada sedikit benda yang tak kena dengan apa yang disebutlah mimpi ni, walaupun dikatakan ini ialah mimpi Nabi yang sebut. Nabi kata hindari ahli bid'ah daripada dalam kalangan pengikut mazhab Abu Hanifah. Okay. Kalau tengok dalam syarah, kenapa dilarang? Kalau kata betul lah, Nabi larang bersama dengan ahli bid'ah daripada kalangan, orang kata apa, mazhab Abu Hanifah. Dalam syarah dia kata, hadzal manamu lahu tawjih fala yujzamu bi butlanihi. Mimpi ini boleh diambil kira dan tidaklah perlu untuk kita tolak semua sekali. Inilah syarah disebut. Wa in kana al-muallifu ma dzakara sanadan sahihan wala syakka anna al-imama Ahmad huwa al-imamu ahli sunnati wal jamaah wa aqidatuhu aqidati ahli sunnati wal jamaah. Sekiranya penulis tidak menyebut dengan sanad yang sahih berkenaan dengan cerita dia ni, mimpi yang dia alami ni, tidak syak bahawasanya Imam Ahmad itu ialah imam Ahlus Sunnah, akidah yang dibawa ialah akidah Ahlus Sunnah. Wa kadzalika Syafi'i. Dan begitu juga dengan Imam Syafi'i, benda yang sama. Wa qauluhu iyyaka, dan kata-kata Nabi dalam mimpi Al-Hakkari ni, iyyaka. Iyyaka dengan makna uhadziruka. Aku beri peringatan pada kamu. Ahlul bid'ah min ashabi Abi Hanifah wa mujalasati ahlul bid'ah min ghairihim. Kamu hendaklah hindari daripada duduk dengan ahli bid'ah daripada kalangan pengikut mazhab Abu Hanifah, iaitu duduk bersama dengan mereka dan ahli-ahli bid'ah yang lain. Fahadha lahu wajhan. Pada tafsiran perkataan ini ada dua pandangan. Okay. Pandangan pertama dia kata, ashabi Abi Hanifah indahum bid'atul irja. Sebahagian pengikut mazhab Abu Hanifah ni yang kemudian lepas pada kewafatan Abu Hanifah ni, mereka terkena fitnah irja ataupun kita sebut sebagai murji'ah. Murji'ah ni mengeluarkan amalan daripada ta'rif iman. Iman tu cukup hanya dalam hati saja. Sebahagian kata iman tu cukup dalam hati, lafaz, amal tak perlu. Itu dia panggil irja ataupun fitnah irja. Wa in kanu yusammuna murji'atul fuqaha, dan mereka juga dinamakan dengan kumpulan fuqahaul murji'ah. Wa khilafuhum ma'a ahli sunnah khilaf lafzi. Dan sekiranya inilah yang dimaksudkan, sebenarnya khilaf yang berlaku dalam kalangan pengikut mazhab Abu Hanifah itu hanyalah pada khilaf ta'rif iman semata-mata. Okay. Ini yang dia teranglah. Saya tak nak cerita panjang, cuma itu pandangan yang pertama. Okay. Kemudian yang dia sebut sini, yang al-wajhu tsani, yang kedua, anna muraduhu min ashabi Abi Hanifah al-mutaakhirin alladhina salaku maslakal al-asy'ariyah wa maslakat tasawuf laysa al-muradu bil mutaqaddimin min atba'i Abi Hanifah. Yang dimaksudkan dengan pengikut mazhab Abu Hanifah yang kata ahli bid'ah ni ialah golongan yang mutaakhirin, yang terkesan dengan falsafah dan juga sufi yang melampau. Bukanlah yang dimaksudkan sini ialah pengikut mazhab Abu Hanifah yang awal. Okay. Cuma kalau kata mimpi itu betul lah. Kalau kata mimpi itu betul. Cuma dalam, orang kata apa, dalam nota kaki yang ke-64 tu, dia sebut, lihat Al-Muntazam dan Mir'at Al-Zaman oleh cucu kepada Ibnu Jauzi. Okay. Maknanya, dia ada sanad yang lengkap dalam bab ni. Okay. Kalau betul lah apa yang Nabi sebut tu, bukanlah nak memburukkan Abu Hanifah, tapi nak sebut pada kita tentang fitnah. Dan Nabi dia boleh datang memberitahu benda itulah kepada orang-orang yang mutaakhirin ni. Benda tu boleh berlaku. Cuma menjaja cerita mimpi Nabi secara bermudah-mudahan itu bahaya. Ini ialah benda yang perlu ada, orang kata apa, dawabit, ada garis panduan. Tak boleh semudah itu.
Bahkan kalau benda ni dibuka dengan lebih terbuka, dia akan pergi kepada bab yang lebih dahsyat lagi, iaitu yaqazah. Yaqazah ni maksud dia apa? Pengakuan Nabi datang dalam majlis satu orang ataupun datang jumpa satu orang tu secara jaga. Maknanya dia tak tidur. Nabi datang dalam majlis dia. Okay. Dan kalau tengok JAKIM Malaysia kita ni, antara indikator satu ajaran tu dinilai sebagai ajaran sesat, adanya unsur yaqazah. Unsur yaqazah dalam ajaran itu. Maknanya datang Nabi. Macam yang kalau tengok dulu waktu pengharaman Arqam, tahun berapa saya tak ingat, 1980 lebih kot. Okay. Antara benda yang menyebabkan keluarnya muzakarah fatwa kebangsaan pada waktu itu ialah mereka mendakwa Nabi datang secara yaqazah dan telah berbicara dengan pengasas Al-Arqam itu sendirilah secara jaga, dan benda tu telah ditip dalam kaset. Dan benda tu ada suara lah. Cakap Melayu pula tu. Tu yang tak tahan ni, tu yang jadi masalah tu, dia cakap Melayu. Tapi tak tahulah lorak apa, tapi cakap tu cakap Melayu. Okay. Jadi benda-benda seperti ni dia membuka kepada kesamaran dan membuka kepada banyak kata apa, peluang-peluang penyelewengan terhadap kesucian dan ketulinan agama tu sendiri. Okay. Cuma cerita mimpi ni last sekali dah dalam buku ni. Dia tak sebut awal-awal lah. Okay. Mana dia sebut mutaakhir dah. Kemudian segala puji hanya bagi Allah. Dialah satu-satunya Tuhan. Selawat serta salam sejahtera dipanjangkan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad, kaum kerabat baginda serta para sahabat baginda. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baik pengurus yang diserahkan kepadanya dengan segala urusan kami. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai, orang kata apa, matan i'tiqad Imam Syafi'i ini. Kalau kita nak tengok secara selayang pandang lah, apa yang dah kita sentuh daripada lebih kurang 150 muka surat ni, lebih-lebih kurang lah 100 muka surat lebih, termasuk terjemahan ni lah. Okay. Kalau kita tengok dalam isi kandungan kita ni, kita nak tengok sepintas lalu lah. Okay. Muka surat I Roman tu. Okay. Apa yang kita dah sentuh dalam i'tiqad Imam Syafi'i ni, pertama sekali ialah kita sentuh berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Maksudnya Al-Hakari dia datangkan sanad-sanad apa pandangan ataupun kata-kata daripada Imam Syafi'i berkenaan dengan sifat Allah. Macam mana nak berinteraksi dengan sifat Allah. Okay. Terutamanya sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Adakah Imam Syafi'i dia cenderung kepada mentakwilkannya ataupun dia cenderung untuk mengisbatkannya dan menafikan penyerupaannya dengan makhluk. Okay. Kita dah lalu dah benda ni lah. Okay. Cuma secara kesimpulannya kita tengok Imam Asy-Syafi'i tidak menerima takwil dalam bab ayat-ayat sifat. Dia hanya amiruha, iaitu dia hanya lalu dan dia tidak bahas panjang-panjang. Okay. Sama juga dengan nama-nama dan sifat Allah, dan yang seterusnya ialah Al-Quran. Pendirian Imam Asy-Syafi'i tentang Al-Quran, Quran itu kalamullah, ianya bukan makhluk, dan kita dah cerita panjang lebar tentang fitnah khalqul Quran yang berlaku. Kemuncaknya ialah pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun zaman Imam Asy-Syafi'i ini dah pun berlaku, tapi tak hangat sangat. Okay. Kemudian berkenaan dengan iman. Iman ni ialah ta'rif iman. Iman ni ialah yazidu wa yanqus, bertambah, berkurang. Al-iman itu ialah tasdiqu bil lisan, apa-apa semua itulah. Okay. Ini ialah bahagian daripada nak kata Imam Syafi'i itu tidak menerima ta'rifan murji'ah. Tidak juga menerima ta'rifan golongan-golongan lain lah. Khawarij, apa-apa semua. Imam Syafi'i berlepas diri daripada benda tu. Kemudian bab qadar, baik dan buruk daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkenaan dengan tauhid. Kemudian berkenaan dengan ilmu kalam ataupun falsafah Greek Yunani yang telah masuk dalam ilmu akidah orang Islam. Dan akhirnya membuka ruang orang Islam dia berfikir tentang bab ketuhanan luar daripada disiplin yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bab berkenaan dengan khilafah dan para sahabat. Kedudukan para sahabat macam mana. Apa pendirian Imam Syafi'i, sebab waktu ni pun Imam Syafi'i telah diberi tuduhan mengatakan dia ni Syiah, pro kepada Ali, dan pujian Asy-Syafi'i terhadap hadis dan ahli hadis yang kita sentuh beberapa minggu yang lepas, dan juga last sekali ialah rangkap syair Imam Asy-Syafi'i memuji hadis dan ahli hadis. Sampailah apa yang dah kita bahas pada malam ni, dan yang belakang tu bibliografi tu ialah rujukan-rujukan yang digunakan oleh pentarjemah dan juga pentahqiq dan juga
orang kata apa, syarah yang dijadikan sebagai rujukan asas untuk tulis terjemahan ni, kita boleh tengoklah dalam rujukan itu banyak kitab-kitab akidah yang dihimpunkan dan juga rujukan-rujukan kitab hadis yang dijadikan sebagai rujukan untuk memastikan riwayat itu benar datang daripada Imam Asy-Syafi'i dan ianya bersih seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakkari. Dan kita dah sebut awal-awal dulu, Imam Al-Hakkari dalam ilmu hadis memang dia perawi yang dhaif. Tapi dalam bab riwayat dia ni, riwayat i'tiqad Imam Syafi'i ni disokong oleh riwayat-riwayat yang lain. Cuma dinisbahkan kepada dia lah. Maknanya ada sokongan-sokongan yang boleh mengangkat dia yang berstatus dhaif itu. Sebab ada perawi-perawi lain yang riwayat benda yang sama. Apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Hakkari, Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala. Jadi alhamdulillah kita dah selesai buku ni lah. Okay. Jadi sekarang kita masuk sikit dalam Fiqhul Akbar. Kita masuk sikit Fiqhul Akbar malam ni. Kita nak lebih kepada pengenalan ringkas Abu Hanifah dan ketokohan dia dalam bidang hadis. Kita tengok sikitlah muka surat 5. Muka surat 5 tu ialah pengenalan daripada penterjemah sebenarnya. Kita bacalah sikit muka surat 5 tu. Pengenalan rumusan awal lah. Okay. Muka surat 5, penjelasan akidah yang sahih dan dakwah kepadanya adalah satu kewajipan yang sangat penting. Manusia tidak akan dapat mengenali penciptanya dengan mentauhidkannya melainkan melalui akidah yang benar. Ia adalah asas keselamatan dunia dan akhirat. Sebanyak-banyak perkara yang wajib atas dirinya, akidahlah yang paling wajib untuk didahulukan. Atas dasar ini Allah mengutuskan para rasul dan menurunkan wahyu. Manusia yang menerima seruan ini akan berbahagia. Sebaliknya mereka yang ingkar akan sengsara dan rugi. Natijah daripada ini disediakan balasan yang sempurna di negeri abadi. Dua perenggan awal ni nak cerita tentang kepentingan akidah yang benar. Okay. Sebenarnya kita ni baca tak ikut turutan. Kita pergi baca Imam Syafi'i dulu. Baru baca yang kawan ni ataupun Abu Hanifah. Dari segi turutan imam mazhab ni, yang awal ialah Abu Hanifah dulu. Abu Hanifah ni dia wafat tahun 150 Hijrah. Tahun yang sama lahir Imam Syafi'i. Dan kita pun tahu pertembungan di antara mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Syafi'i ini sangat-sangat sengit. Bila mana adanya pengikut-pengikut dia yang ekstrim. Sebab tu ada cerita-cerita mengarut yang orang sandarkan kepada keburukan mazhab Syafi'i. Dia kata Imam Asy-Syafi'i ni lahir pada tahun kewafatan Imam Abu Hanifah. Okay. Sebahagian riwayat mengatakan mak Imam Syafi'i ni dia mengandungkan Imam Syafi'i bukan 9 bulan 10 hari. Ada riwayat kata sampai 13 bulan lebih. Dan benda tu biasa bagi orang-orang tua kita dulu, bukan kata zaman dulu pun. Zaman 50 tahun ke belakang, orang Melayu kita ni pun dulu ada yang mengandung hamil, perempuan hamil sampai 13 bulan. Benda tu biasa bagi orang tua kita dulu. Okay. Sebab keterbatasan rawatan, hospital tak macam zaman sekarang. Doktor-doktor nak sampai ke kampung, orang-orang kampung yang hamil ni pun nak pergi ke klinik bukan mudah lah. Jadi diorang hanya berpada dengan bidan saja. Dan diorang, orang kata apa, just carry je lah, bawa je lah. Kalau kata 13 bulan, 13 bulan. Okay. Jadi ada cerita tu mengarut lah sikit, kita dengar sikit. Dia kata punya takut Imam Syafi'i nak keluar ke dunia ni, kena tunggu kawan tu mati dulu. Cerita tak nak kalah cerita mazhab Abu Hanifah ni. Dia kata Imam Syafi'i ni punya takut duduk dalam perut mak dia, kena tunggu Abu Hanifah mati dulu baru keluar. Ni cerita memang tak nak kalah tapi cerita tu tak betul lah. Okay. Tapi nak kata cerita tu berlega dalam masyarakat Arab dulu lah. Berlega dalam masyarakat Arab. Dan bila mana lahir Imam Syafi'i, yang naik lepas pada tu ialah jaguh yang hebat lepas pada tu ialah Imam Malik. Okay. Dan kita pun tahu waktu Imam Syafi'i ni dia masih lagi menuntut ilmu, antara guru yang dia belajar ialah Al-Imam Ali bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid kanan kepada Abu Hanifah. Jadi tidak ada isu pertembungan di antara mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Asy-Syafi'i ni. Dia memang mazhab yang saling berkait di antara satu sama lain. Cuma ijtihad dalam melihat nas saja. Okey. Kemudian muka surat 5 tu perenggan ketiga, akidah yang merupakan ilmu yang paling mulia dan utama, tidak mesti berasaskan kepada wahyu.
Ia tidak boleh terkeluar daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, disokong pula dengan akal dan fitrah yang sejahtera yang tertanam dalam diri setiap insan. Huraian akidah yang sahih lagi jelas hendaklah diberi penekanan terutamanya dalam keadaan tersebarnya kejahilan, kesesatan dan kebingungan. Manusia berbelah bagi antara kebenaran dan kebatilan, antara petunjuk dan kesesatan. Tiada yang dapat menyelamatkan dari kebatilan dan kesesatan kecuali keterangan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Akal fikiran manusia secara bersendirian tidak dapat membawanya keluar daripada kegelapan waham dan syubhat. Waham ni ialah keraguan, syubhat ni ialah kesamaran. Lebih kurang je tu. Okay. Cuma waham ianya duduk dalam hati satu orang. Syubhat ianya ada pada berita yang berlega. Itu beza dia. Waham ni kita yang duk ragu, was-was. Okay. Syubhat ialah berita tu sendiri tak jelas. Itu disebut sebagai kesamaran. Hanya bimbingan wahyu ilahi yang dapat menunjukkan kepada tauhid dan hidayah. Oleh itu para ulama di sepanjang zaman menjelaskan kepada umat ini akidah yang dapat menyelamatkan mereka, ada yang ringkas dan yang terperinci. Macam yang dah kita baca dalam I'tiqad Imam Syafi'i ini ringkas. Cuma kita baca lama sebab kita baca kena musim Covid, tutup masjid dah berapa bulan, nak sambung, nak berhenti sambung tu yang lama. Sepatutnya kita tak perlu masa sampai setahun untuk baca yang ni. Okay, tapi dengan sebab kekangan masalah global, itu yang menyebabkan kita baca lambat sikit. Okay. Ada yang menyeluruh dan ada yang memfokuskan permasalahan tertentu. Antara kitab yang terawal ialah akidah yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Saya nak katanya dalam pengenalan ini, penulis nak kata, bukan penulis, penterjemah dia nak kata, ialah kitab-kitab akidah yang awal, dia lebih mudah dan ringkas. Sebab berita-berita yang bersifat propaganda ni, dia tak sehebat propaganda zaman sekarang. Dia tak sehebat propaganda zaman sekarang. Walaupun golongan sesat di mana-mana zaman ada, tapi kepesatan cara nak hantar maklumat itu dia tak sama setiap zaman, menyebabkan ada zaman kesesatan dia datang secara umum je. Ada zaman kesesatan dia datang dengan penuh, orang kata apa, balutan-balutan yang mengelirukan orang. Macam zaman kita ni lah. Kesesatan tu datang dalam bentuk yang mengelirukan. Sebab tu kitab akidah zaman sekarang, dia lebih, orang kata apa, banyak bab kita nak bahas. Sebab tu kita akan tengok, zaman sekarang ni kita bahas akidah bukan hanya teori, tapi kita bahas penyakit sebab apa akidah itu boleh dicalarkan. Sebab tu kena tengok juga kitab-kitab akidah agama lain. Dan kena tengok latar masyarakat. Kitab akidah yang cerita tentang pengukuhan akidah di Malaysia tak akan sama dengan pengukuhan akidah di negara Arab. Sebab apa yang berlega dalam masyarakat Melayu Malaysia kita ni, dia lain keadaan dia. Apa yang datang, apa yang keluar. Sebab tu kita akan tengok, kalau kita cari kitab-kitab akidah di negara Arab, dia tak akan dapat nak attach dengan kepincangan akidah di tempat kita. Sebab tu kita akan tengok kita orang Melayu ni, saya cakap Melayu secara keseluruhannya lah. Okay, Melayu Nusantara. Okay. Antara penyelewengan akidah yang awal berlaku ialah di Kerajaan Champa. Tuan-tuan boleh tengok sejarah. Kerajaan Melayu Champa ni di Kemboja ni. Orang kita ni duk kenal Mi Champa je. Okay. Champa ni ialah sebuah kerajaan Melayu yang besar. Okay. Dan mereka mengalami perubahan akidah dia orang lah. Okay. Cuma orang Champa ni dia ada 3 kumpulan. Satu Brahmanis, Hindu. Yang kedua Bani Cham. Yang ketiga ialah Muslim. Bani Cham ni yang problem. Masih duk ada sampai sekarang. Bani Cham ni campur Hindu dengan Islam. Okay. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sejarah dia, orang Bani Cham sampai sekarang duk ada. Dokumentari dia panjang. Dia orang solat, dia orang ada masjid, tapi dia punya pengamalan ibadah dia lain pada kita lah. Lain sangat-sangat. Cuma dia orang mendabik dada, dia orang kata Islam, dia orang lagi hebat pada Islam yang dianuti oleh kebanyakan orang. Okay. Cerita dia macam ni. Berlaku pertelagahan antara Brahmanis dengan Muslim. Dulu orang Champa 2 je. Brahmanis ni Hindu lah, Brahman. Lepas tu Muslim. Okay. Raja yang memerintah dia pro kepada Hindu. Dia pro Hindu. Raja yang memerintah pada waktu tu nama dia Porom. Raja Porom. Okay. Jadi Raja Porom ni dia telah pergi ke kawasan tanah Melayu kita ni di Kelantan. Dan dia berkahwin dengan kerabat Raja Kelantan dan dia convert nama dia jadi Nik Mustafa.
Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Kelantan ada tempat nama dia Pengkalan Cepa. Itu ialah Pengkalan Campa dulu. Okay. Jadi dia belajar Islam, tujuan dia nak cari titik persamaan yang boleh mengangkat pergaduhan antara Hindu dengan Muslim di kerajaan dia. Dia balik tempat dia, dia buat agama nama dia Bani Cham. Dalam tu sembah Allah Ta'ala, sembah juga, ikut juga syariat Nabi Muhammad. Tapi dalam masa yang sama, bagi juga kredit pada Hindu. Jadi, tuan-tuan boleh tengoklah dokumentari dia tu panjang lah. Dokumentari dah ada dalam cerita ni. Cuma, dia satu agama yang lain lah, Islam dengan wajah lain. Tidak ada pensyariatan pemakaian hijab bagi perempuan, tidak ada pensyariatan puasa di bulan Ramadan, bahkan puasa dia orang pun pelik, puasa dia orang ni, dia tak tunggu matahari terbenam. Dia tengok gelap, dalam masjid dia orang makan lah. Tapi dia orang pun pandai, dia orang dah tutup tingkap siap-siap, memang gelap lah. Berakai jugalah orang yang buat kerja tu. Dan kalau tak mampu puasa, boleh bagi puasa ni kepada ustaz-ustaz dan imam-imam dia orang untuk puasa. Dia boleh subkon benda tu pada kumpulan lain. Tapi dia orang tapi kalau tuan-tuan tengok, pakai putih. Semua pakai putih. Sejuk mata memandang kalau kita tengok. Okay. Ianya ialah satu bab akidah yang tidak ada di negara Arab, tapi ada tempat kita. Okay. Jadi ulama di kawasan itulah, pengkaji sejarah antropologi inilah yang bertanggungjawab untuk tengok di mana kepincangan benda tu. Jadi nak katanya akidah ni dia berbeza di setiap tempat. Akidah yang sama, cuma dia punya penyelewengan tu lain-lain lah. Lain-lain. Okay. Tengok sikit pengenalan ringkas Abu Hanifah. Kalau sempat kita baca yang ni lah. Kalau tak sempat kita sambung, kita boleh sambung sampai guru-guru Abu Hanifah ni. Okay. Pengenalan ringkas Abu Hanifah muka surat 6. Nama sebenar Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150. Dalam kurungan tu lah tahun wafat dia. Ialah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mah At-Taimi Al-Kufi. Ini ialah nama yang ada campuran dengan bangsa Parsi. Beliau dilahirkan di Kufah, di Iraq pada tahun 80 Hijrah. Iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Maknanya Khalifah Islam lah. Menurut Al-Hafiz Al-Zahabi, dalam kitab beliau Siyar A'lam An-Nubala, dia tak sebut kitab. Dia hanya sebut nama orang yang kaji tentang Abu Hanifah. Tapi benda ni ada dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Beliau berasal daripada keturunan Parsi, lahir pada tahun 80 Hijrah pada zaman sigar sahabat. Sahabat-sahabat yang kecil. Iaitu sahabat yang masih kecil pada saat kewafatan Rasulullah. Maknanya, sahabat tu hidup. Bukan dia sempat dengan sahabat-sahabat tu umur budak-budak. Sahabat yang hidup zaman dia tu ialah budak-budak zaman Nabi duk ada dulu. Itu maksud dia. Itu maksud sigar sahabat. Kalau kabir sahabat ni, sahabat yang melihat Nabi wafat, dia tu dah berumur dah. 40, 50. Kalau sahabat-sahabat yang kecil macam Anas bin Malik, umur baru 20-an, belas-belasan baru umur. Ini dipanggil sebagai sirarus sahabah. Okay. Dan beliau sempat melihat Anas bin Malik di Kufah. Sebab Anas bin Malik ni memang dia punya main tempat dia duduk lepas pada dia dah dewasa, dia duduk di Kufah. Kan kalau tengok Anas bin Malik ni, Allah Ta'ala berikan kepada dia ni anak yang ramai, harta yang banyak. Berkat doa Nabi. Nabi pernah doakan kepada Anas bin Malik, Allahumma atil umrahu, ya Allah engkau panjangkan umur dia, wa akthir malahu wa waladahu, engkau banyakkan harta dia dan anaknya, dan masukkanlah dia dalam syurga. Allah Ta'ala makbul doa Nabi. Dikatakan dalam riwayat Anas bin Malik ni dia wafat umur 99 tahun. Ada riwayat kata sampai 110 tahun. Meninggalkan lebih kurang berapa orang anak? 100 orang anak lelaki. 100 orang anak lelaki. Dan 100 orang tu bukan pelumba kuda. 100 orang tu semua ulama'. Jadi Allah Ta'ala berikan kemuliaan pada Anas bin Malik. Dan tanah dia banyaklah, dia kaya. Dikatakan hampir seluruh bandar Kufah tu geran tanah atas nama Anas bin Malik. Kufah ni besar tuan-tuan. Kufah ni berkali ganda besar pada Malaysia lah. Okay. Dia hanya satu negeri dalam Iraq. Dia bukan negara, dia negeri. Dan dia Kufah pada waktu tu setaraf bandar-bandar moden zaman sekarang. Maknanya kalau kita nak cuba bayangkan Kufah ni macam UAE hari ni, macam Qatar hari ni, bandar yang majulah. Okay. Maknanya Imam Abu Hanifah ni dia hidup zaman Anas bin Malik ni kata apa berada di Kufah pada waktu itu. Kita beri lalu azan dulu. Nanti kita sambung sikit lagi.
Okay, kita sambung sikit je lagi. Perenggan yang ke-3, muka surat 6. Abu Hanifah membesar di Kufah dan menghabiskan sebahagian besar usianya di sana. Beliau hidup di tengah lingkungan keluarga yang agak berada. Sebab ayah dia ni ialah seorang businessman lah. Ayahnya adalah seorang pedagang yang menyara kehidupan keluarga hasil daripada berdagang kain sutera. Seperti yang ditekuni oleh Abu Hanifah. Maknanya di zaman muda dia tidak ada kecenderungan pun nak belajar ilmu agama ni. Sehingga dia disapa oleh satu orang tokoh nama dia Al-Imam Asy-Sya'bi. Nanti kita akan tengoklah pada perbahasan yang akan datang. Okay. Pada masa itu sebahagian kecil sahabat Nabi masih hidup. Di antaranya Abdullah ibn Abi Aufa yang berada di Kufah, Sahal ibn Sa'ad, As-Sa'ib ibn Yazid, Anas bin Malik, sahabat terkenal banyak meriwayatkan hadis yang kemudiannya menetap di Basrah, dan Abu Tufail, Amir ibn Wasilah, dan adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Okay. Jadi ni antara sahabat-sahabat yang hidup dan dia sempat waktu dia muda ni lah. Okay. Abu Hanifah tidak sempat belajar dari mana-mana sahabat mahupun mengambil periwayatan daripada mereka. Bagaimanapun ulama hadis dan sejarawan bersetuju bahawa beliau telah melihat beberapa orang dari mereka. Ini bermaksud sekurang-kurangnya secara istilah beliau adalah tabi'in. Maknanya tabi'in dari segi istilah, bukan tabi'in dari segi talaqi ilmu tu tak sempat. Ini merupakan satu kehormatan yang tidak dimiliki oleh pengasas mazhab fiqh yang lain. Sebab fiqh yang lain, mazhab fiqh yang lain, mereka tak sempat. Seperti Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Laith ibn Sa'ad dan Malik bin Anas, semuanya tak sempat bertemu dengan sahabat. Okay. Cuma insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Kita akan tengok sikit lagi biografi Imam Abu Hanifah dan ketokohan beliau dalam bidang akidah. Dan kita akan bacalah matan akidah dia ni yang terjemahan ni. Yang asal dia tak ada bab ni letakkan oleh penterjemah sahaja. Maknanya kalau kita tengok rukun iman, keesaan Allah Ta'ala sempurnanya, itu ialah bab-bab yang letakkan oleh penulis penterjemah hafizahullah Ta'ala. Setakat itu saja, insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.